Tragedi adalah sesuatu yang kita semua alami dalam hidup dan kita tidak dapat mengawalnya. Satu-satunya perkara yang dapat kita kawal adalah bagaimana kita bertindak balas terhadap tragedi tersebut. Saya akan berkongsi dengan anda dua kisah berbeza, satu mengenai seorang lelaki bernama Ben dan satu lagi mengenai seorang lelaki bernama Jeff. Mari lihat rakan kita Ben. Ben adalah lelaki bahagia berusia 28 tahun. Dia bekerja 9 hingga 5 pekerjaan yang selesa. Dia mempunyai anjing, dia mempunyai rumah. Dia mempunyai rakan dan keluarga yang semuanya menyayanginya. Dan dia mempunyai teman wanita cantik yang merancang untuk melamar pada tahun-tahun mendatang dari luar untuk melihat semuanya berjalan lancar dalam hidupnya. Cara terbaik yang akan saya gambarkan mengenai kehidupan Ben adalah kehidupan pagar putih. Ben dan kekasihnya telah berpacaran sejak mereka berumur 18 tahun. Dan dia benar-benar jatuh cinta padanya. Sejak usia dini, mereka akan berbicara tentang masa depan mereka bersama. Mereka akan membincangkan tentang jenis perkahwinan yang mereka mahukan. Mereka akan membincangkan jenis rumah yang akan mereka tinggali. Mereka akan membincangkan berapa banyak anak yang mereka mahukan. Dan ketika Ben mendengar ini, dia ingin memberikannya dan kemudian ingin memberikan semua yang dia mahukan di luar kehidupan. Dan dia sanggup melakukan kerja untuk melakukan ini. Sehingga seminggu, Ben terpaksa meninggalkan bandar untuk bekerja. Oleh itu, dia membersihkan rumah, membawa anjingnya berjalan-jalan, mencium selamat tinggal kekasihnya. Dan dia dalam perjalanan. Separuh jalan keluar dari minggu kerja di luar bandar, dia mengetahui bahawa dia sebenarnya boleh pulang lebih awal jika dia mahu. Oleh itu, Ben memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kekasihnya. Dia memutuskan untuk mengejutkannya dengan bunga dan coklat dalam usaha untuk menjadi lebih spontan, yang merupakan kualiti yang sangat disukai oleh kekasihnya. Dan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh kekasihnya agar dia melakukan lebih banyak perkara. Oleh itu, Ben memandu pulang dan dia berjalan ke pintu dengan bunga dan coklat di tangan teruja untuk mengejutkannya. Dia membuka pintu dan perkara pertama yang dia perhatikan adalah kasut orang lain berada di lantai. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menyangka bahawa dia mempunyai beberapa kawan kerana dia adalah orang yang sangat sosial dan ramah. Dan kerana dia sudah tiada, dia mungkin bosan. Dia berjalan menuruni tingkat bawah rumah mencari mereka. Tetapi dia tidak melihat apa-apa. Tetapi dia melihat ada botol anggur terbuka di kaunter dapur. Dia naik ke tingkat atas untuk melihat lebih banyak tetapi masih belum ada apa-apa ketika ini. Dia sedikit bingung walaupun dia di rumah hanya ada satu bilik yang belum dia periksa. Dan itulah bilik tidur. Oleh itu, Ben naik ke pintu dan dia membukanya masih mempunyai bunga di tangan. Dan apa yang dilihatnya akan menghantui dia seumur hidupnya. Dia melihat gadis yang dia temui selama 10 tahun. Gadis yang dia katakan bahawa dia akan menikahi, gadis yang dia telah merancang masa depannya. Dia melihat gadis ini sedang tidur bersama lelaki lain. Saat Ben melihat ini, jantungnya tenggelam dan dia merasakan perutnya berpusing dan menganggukkan kepalanya mula berdebar. Dia merasa sakit secara fizikal. Pada saat itu, satu-satunya kata yang benar-benar dapat dikemukakan Ben ialah anda perlu pergi. Keesokan harinya dia mengemas semua begnya dan seperti itu dia sudah tiada. Beberapa bulan berikutnya akan terbukti menjadi bulan terburuk dalam hidupnya kerana dia sangat patah hati. Dia mula menunjukkan prestasi yang lebih teruk di tempat kerja. Dia berhenti bersenam, dia berhenti berhubungan dengan rakan dan keluarganya. Dia akan menghabiskan malamnya di depan TV mengutuk nama teman wanitanya. Dia akan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia boleh melakukan ini kepada saya? Saya ingin memberikan semua yang saya katakan kepadanya bahawa saya akan memberikan semua yang dia mahukan. Tetapi dia tetap melakukan ini kepada saya. Wanita ini merosakkan hidup saya. Tingkah laku ini berterusan dari masa ke masa dan menjadi sangat teruk sehingga Ben hampir kehilangan pekerjaannya. Dan kerana dia tidak mampu membayarnya, dia sedikit sebanyak menyatukan dirinya agar tidak kehilangan pekerjaannya. Tetapi fikiran dan badannya masih tinggal di sana. Dia tidak pernah terlibat sepenuhnya dalam apa sahaja yang dia lakukan. Dia menghabiskan beberapa tahun ke depan untuk melakukan pekerjaan yang cukup baik agar tidak dipecat. Tetapi dia masih sengsara dan tertekan. Dan dia terus menyalahkan kekasihnya untuk kehidupannya.
Saya fikir pada ketika ini dalam cerita ini, banyak dari anda mungkin berfikir pada diri sendiri, ya, itu sangat mengerikan. Tetapi ini tidak kerap berlaku. Dan itu tidak akan berlaku pada saya. Dan tanggapan saya untuk itu hanya menunggu sehingga anda bertambah tua. Banyak berubah ketika orang mencapai usia perkahwinan stereotip yang akan berusia sekitar 2830 tahun. Dan jenis perkara ini lebih biasa di kemudian hari. Mari kita lihat kisah kedua. Cerita kedua sama dengan kisah pertama hingga Ben melihat bahawa dia menipu dia. Dan watak cerita ini bernama Jeff. Oleh itu, ketika Jeff melihat ini, dia menyuruhnya pergi dan dia pergi keesokan harinya. Dan tentu saja Jeff patah hati. Dia menangis dan tidak memahami bagaimana dia boleh melakukan ini kepadanya. Dia menghabiskan beberapa bulan berikutnya dalam kesakitan, menangis sepanjang hidupnya dan mengutuk kekasihnya. Dia akan bertanya kepada dirinya sendiri pertanyaan serupa. Bagaimana dia boleh melakukan ini kepada saya? Saya mahu memberikan semuanya. Tetapi ketika inilah Jeff melakukan sesuatu yang berbeza. Daripada mengutuk namanya dan berfikir pada dirinya sendiri betapa buruknya dia, Jeff mengemukakan soalan kepada dirinya sendiri bahawa 90% orang tidak akan pernah bertanya. Dan dia bertanya pada dirinya sendiri, adakah saya melakukan sesuatu yang menyebabkan dia menipu saya? Jadi Jeff sebenarnya mendapat telefonnya dan dia memanggil bekas kekasihnya. Dia sedikit terpegun mendengar suaranya. Dan ketika Jeff mengajukan pertanyaan kepadanya, dia menjawab dengan, "Saya tidak tahu. Saya rasa saya kehilangan tarikan kepada anda. Saya minta maaf." Jadi, bukannya terus tertekan, Jeff membuat komitmen untuk mulai bekerja pada dirinya sendiri. Dia mulai mencuba dan menjadikan dirinya lelaki yang lebih menarik, lelaki yang lebih baik. Jeff bermula dengan sangat kecil. Dia baru mula pergi ke game secara berkala. Dan dia melakukannya selama beberapa bulan. Kemudian dia mula membersihkan dietnya sedikit. Dan dia melakukannya selama beberapa bulan. Jeff juga mulai kembali fokus pada pekerjaannya dan dia mulai tampil lebih baik. Ketika dia merasa baik tentang pekerjaan dan kesihatan fizikalnya, dia bahkan mula mencari cara untuk mula menjana lebih banyak wang di samping. Kerana Jeff selalu bermimpi untuk memulakan perniagaannya sendiri. Semasa Jeff bersama teman wanitanya, mereka akan berpelukan dan menonton Netflix pada waktu malam. Dan itulah yang mereka lakukan setiap malam. Tetapi sekarang dia sudah tiada. Jeff mempunyai lebih banyak masa untuk mengusahakan dirinya dan perniagaannya sendiri. Sebagai hasil daripada kerja tambahan ini, dia mulai mengalami masalah tidur. Oleh itu, kami mula mencari cara untuk tidur lebih lina. Dia mula bermeditasi untuk tidur untuk menenangkan fikirannya. Dia suka cara bertafakur membuatnya merasa. Oleh itu, kami mula bertafakur pada waktu pagi. Oleh kerana itu, dia menjadi orang yang kurang tertekan berbulan-bulan berlalu. Jeff membuat sedikit pekerjaan setiap hari dan akhirnya dia melihat beberapa hasil. Tetapi dia masih tidak senang dengan seberapa cepat pertumbuhannya dan dia ingin mencari cara untuk berkembang dengan lebih pantas. Pada hujung minggu, dia mula berkomunikasi dan bertemu dengan orang lain yang berjaya. Dia mula mengambil hobi baru seperti bermain golf dan tinju. Jeff bahkan bertemu dengan seorang lelaki tua yang dia ceritakan. Dan lelaki ini benar-benar dapat dikaitkan dengan kisahnya. Sehinggakan lelaki ini menjadi mentor Jeff. Dan dia membantunya mengembangkan perniagaan kecilnya sehingga dia mula menjana lebih banyak wang daripada pekerjaan biasa. Oleh kerana itu, Jeff benar-benar berhenti kerja 9 hingga 5. Dan dengan kebebasan barunya, Jeff melakukan sesuatu yang selalu dia impikan untuk dilakukan sejak dia masih kecil, yang berpindah ke Itali untuk belajar bahasa Itali. Jeff pada awalnya menyerah pada impiannya untuk melakukan ini kerana dia mempunyai hubungan yang komited. Dan dia mempunyai pekerjaan 9 hingga 5. Dia sangat selesa dan itu tidak masuk akal. Tapi kerana kekasihnya sudah tiada, kerana perniagaan dalam talian barunya, dia memutuskan untuk mengemas bednya dan pindah ke Itali selama 6 bulan. Oleh kerana Jeff menghirup bed di pantai dengan komputer riba di tangannya, melihat ke laut dalam dengan cahaya matahari, dia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, iaitu kebahagiaan dan rasa syukur.
Dia berfikir kembali ke kali terakhir, rasanya seperti ini. Dan ketika dia bersama kekasihnya. Dan kemudian tiba-tiba, dia mendapat kilas balik kecurangannya. Dia berfikir pada dirinya sendiri, walaupun melihat teman wanita saya menipu saya seperti syarikat itu sangat dalam. Dan dalam banyak cara, itu menghancurkan hati saya. Dan dalam beberapa cara, saya masih belum mengatasinya. Tetapi dengan cara ini, ia mungkin merupakan perkara terbaik yang pernah berlaku kepada saya. Sekiranya itu tidak berlaku kepada saya tidak akan pernah mula bekerja secara berkala, saya tidak akan memperbaiki diet saya tidak akan mempunyai masa untuk memulakan perniagaan dalam talian saya sendiri, saya tidak akan pernah mempunyai kemampuan untuk datang ke Itali dan memenuhi impian saya akan terus bekerja di tempat kerja dan menghabiskan malam saya menonton Netflix dengan teman wanita saya dalam keadaan selesa. Sejak itu, Jeff terus menjalani kehidupannya dengan berusaha menjadi lebih baik setiap hari dan dia tidak pernah berhenti bekerja sendiri. Pelajaran kedua cerita ini mudah, tetapi penting untuk difahami. Konsep ini bukan sahaja akan mengubah hidup anda, tetapi jika anda tidak memahaminya, ia berpotensi merosakkan hidup anda. Konsepnya sebenarnya sangat mudah. Apabila tragedi berlaku dalam hidup anda, dari hubungan, orang yang anda sayangi sampai dipecat, terserah kepada anda bagaimana anda mahu bertindak balas. Sekiranya anda bertindak balas seperti Ben, ini boleh menjadi salah satu perkara terburuk yang pernah berlaku kepada anda. Tetapi jika anda bertindak balas seperti Jeff, itu boleh menjadi salah satu perkara terbaik yang pernah berlaku kepada anda. Saya tidak mengatakan anda tidak boleh menangis. Saya tidak mengatakan bahawa tidak baik membiarkan diri anda mengalami emosi dan meluangkan masa. Tetapi penting untuk memahami bahawa anda tidak dapat menghabiskan sisa hidup anda dalam keadaan itu. Anda akhirnya harus menerima kenyataan anda dan meneruskan kehidupan anda. Sekiranya anda menikmati video ini, pastikan untuk meninggalkan video seperti itu dan tentu saja melanggan saluran tersebut. Terima kasih kerana menonton dan saya akan melihatnya seterusnya.